Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib bulanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berbincang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berlaku di kalangan ahli waris yang tidak berminat untuk menyelesaikan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sebut tentang ahli waris, mereka ini adalah orang yang layak menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Maka sikap ahli waris ini, tuan-tuan dan puan-puan, terbahagi kepada 3. Yang selalu kita lihat, yang pertama adalah tidak menyelesaikan harta pusaka. Yang kedua, lambat menyelesaikan harta pusaka. Dan yang ketiga adalah enggan menyelesaikan harta pusaka. Baik, kita pergi pada yang pertama. Kalau dilihat dari segi angka, terdapat lebih kurang 20% tanah-tanah masih lagi terdaftar atas nama orang yang telah mati. Mengikut penulis tadi, dia bagi tahu lebih kurang 20% tanah-tanah yang ada di Malaysia ini masih lagi nama si mati. Kalaulah buku ini ditulis pada tahun, kita tengok di sini, ditulis 2018. Barangkali 20% tu dah tambah dah kot kan? Barangkali boleh jadi 30%. Maka ini membuktikan bahawasanya waris-waris tidak menyelesaikan harta pusaka. Barangkali tuan-tuan dan puan-puan, dia melihat bahawasanya tanah itu tak perlulah nak bahagi. Sebab ada di kalangan ahli waris ni menyatakan biar nama si mati, nanti kita punya keturunan akan datang pun boleh guna harta itu secara percuma. Maka saya katakan di sini, ini adalah ideologi mengarut. Kenapa saya katakan begitu? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, si mati bila mana dia mati, dia tidak akan boleh lagi datang ke dunia ini. Ke tuan-tuan dan puan, mak ayah tuan-puan yang dah meninggal lama, ada datang ke dunia setahun 2 baru ni ada datang? Tak ada kan? Cukup, dia setakat itu sahaja. Maka tidaklah boleh kita meninggalkan apa-apa harta di dunia ini masih lagi terletak nama si mati. Sebab dia tidak lagi boleh memegang apa-apa harta yang ada di dunia. Siapa yang boleh pegang harta di dunia ini? Jawabnya adalah orang yang hidup. Siapa yang hidup? Kitalah yang hidup ini. Sebab itu tuan-tuan puan, bila sebut hidup dan mati ni, tuan-puan ingat tak baru ni ada viral di Facebook, di Instagram, TikTok, seorang penceramah, dia berceramah, kemudian dia meninggal ketika mana dia sedang menyampaikan kuliah subuh. Ada tengok video tu? Dia kuliah subuh di mana? Dia kuliah subuh di Surau Al-Ittihadiyah di Shah Alam. Hari apa? Hari Ahad pagi. Dia orang mana? Dia tinggal di Nilai. Nilai pergi Shah Alam pagi. Barangkali pukul 5 bergerak dah.
Saya dengan abang saya kuliah subuh di situ juga. Hari apa? Hari Sabtu. Dia hari Ahad. Tapi Allah Ta'ala pilih yang nak mati tu hari Ahad, tuan-tuan dan puan. Kalau Allah Ta'ala pilih yang mati tu hari Sabtu, mana kata malam ni orang lain ceramah, tuan-tuan dan puan. Bukan yang ni lah. Barangkali hari Sabtu tu, tuan-tuan dan puan, malaikat dah survey dah tempat nak cabut nyawa ni. Tapi amat tersentuh kan? Dia mati di surau. Dia mati ketika mana menyampaikan kuliah subuh. Dia mati menyebut tentang dalil berkaitan dengan hari kiamat. Kemudian bila mana dia mati tadi, tuan-tuan, nafas terakhir, siapa yang datang tadi ni? Ni yang duk berceramah. Yang berceramah ni datang buat apa? Dia datang rapat, dia buat apa? Ustaz? Tak. Dia datang keadaan La ilaha illallah. Oh, dia sebut benda tu. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, anda kata yang berceramah ni tiba-tiba nampak pelik, kena ajar begitu. Tak boleh kira juga. Takut perkena sup gearbox malam tadi banyak sangat. Tak. Tersekat di saluran mana-mana, tuan-tuan. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, malang bagi waris-waris kerana wang papasan yang dibayar oleh kerajaan tidak akan dibayar kepada mereka sehinggalah harta pusaka itu diselesaikan. Ada orang, tuan-tuan, dia biarkan harta tadi, dia tak bayar cukai tanah sampai ke sudah, last kali kerajaan ambil balik. Itu pun boleh jadi juga. Kerana apa? Sebab tak nak ambil tahu tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dia membawakan satu ideologi. Dia kata apa? Betulkah sistem faraid ini akan menyebabkan ramai sangat nama waris pada geran tanah akan didaftarkan dan ini akan menyusahkan ahli waris yang lain? Gini. Sebagai contoh, ayah kita meninggal. Siapa ahli waris ayah kita ni? Mak kita dan kita adik-beradik 6 orang. So, yang akan mewarisi harta ayah berapa orang? 7. Maka 7 orang ini akan diletakkan nama dalam tanah tersebut. Maka andaian ini dia kata akan menyebabkan kesusahan akan datang. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-puan tanya saya pendapat peribadi saya, bila mana berlaku saja kematian, ada tanah, ada rumah dan sebagainya, kalau boleh, elakkan daripada nama yang banyak. Ini pendapat saya. Sebab apa saya kata kalau boleh elak daripada letak nama yang banyak walaupun dia adalah pemilik? Sebagai contoh, saya buat andaian kematian tadi ada 6 orang ahli waris. Kebetulan pula si mati ni ada durian musang king. Maka selama manalah 6 orang hidup, maka 6 orang inilah yang usahakan, yang ambil hasil, yang makan buah dan sebagainya. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala, daripada 6 tadi, seorang mati. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, siapakah pemilik kepada dusun durian musang king tu sekarang ini? Siapa yang jawab 5, makna kata dia salah. Kenapa? Bukan 6 tolak 1 tinggal 5. Matematik betul. Faraid salah. Kenapa? Sebab yang mati tadi dia ada ahli waris dia pula. Maka tinggal 5, campur pula ahli waris yang mati seorang tu tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ahli waris itu ada 5 orang, maka 5 campur 5 dah jadi 10. Cuba bayang yang 5 ni makan seorang. Yang 5 ni yang ambil hasil. Dia tak bahagi kepada yang 5 ahli waris yang mati ni tadi, tuan-tuan dan puan. Maka jawabnya, dia telah mengambil hak ahli waris yang lain ni. Maka kalau ambil hak orang, tuan-tuan pun tahu apa hukum dia. Bukan sunat muakkad, tuan-tuan dan puan. Hukumnya adalah haram. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham pembahagian harta pusaka ini supaya kita nak kata tidak berlakunya kesusahan akan datang. Habis itu, Ustaz, macam mana nak buat? Mudah aja. Sebagai contoh, kita ada 6 orang adik-beradik.
Maka kita buatlah permuafakatan yang mana lebih menguntungkan semua ahli waris. Apa caranya? Maka kita gunakan konsep sama rata ataupun penolakan hak, iaitu takharus. Bagi contoh, ada 6 orang. Maka kita tanya dalam 6 orang ini, siapa yang nak harta ini? Maka dia pun kata, aku nak. Maka yang seorang ini kena tanya pula pada yang 5 lagi. Kalau aku ambil harta ni, bahagian korang macam mana? Maka semua setuju, bayar bahagian kami. Selesai. Nak bayar itu ikut apa? Ikutlah harga semasa ke, harga terkini ke, harga untung ke, harga rugi ke. Mana nak rugi? Sebab kita dapat free. Betul tak betul, tuan-tuan? Kan kita kena bayar harta ni. Dapat free faraid ni. Maka sebagai contoh, harta itu berharga kita katakan 60,000. Dia nak ambil, maka bahagian dia 10,000. Yang 5 lagi, bayarlah seorang 10,000. Maka tanah tadi, tanah musangking tadi, letak atas nama dia seorang. Adakah menafikan hak orang lain? Tak, kita tak nafi, kita bayar bahagian dia. Nampak? Saya tak ada duit, Ustaz, nak bayar. Okey. Kalau tak ada duit nak bayar, ceritanya adalah tak ada orang yang mampu untuk bayar bahagian orang yang lain, maka jual harta tersebut. Maka bahagi kepada ahli waris yang ada ini. Selesai. Daripada kita letak ramai nama, tuan-tuan dan puan, daripada kita kata, tak apalah Ustaz, biar nama ahli waris saya seorang ini, maka saya takharus, saya keluar daripada hak saya tadi, maka diberikan pada dia. Ini juga termasuk dalam pembahagian harta pusaka, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan, saya bila mana banyak sangat nama, dia akan jadi permasalahan bila mana berlakunya kematian yang seterusnya. Sebab 6 orang ini, contoh yang saya buat tadi, dia takkan hidup sampai kiamat. Betul tak, tuan-tuan? Dia takkan hidup sampai kiamat. Maka tuan-tuan kena hati-hati. Adakah tindakan itu menguntungkan ataupun merugikan kelak? Mungkin pada kita, zaman kita selesai. Tapi bagaimana zaman anak dan cucu kita yang mana dia nak bahagi pun susah. Kenapa? Sebab terlalunya banyak nama dalam tanah tersebut. Barangkali termasuk juga dalam isu tidak menyelesaikan harta pusaka disebabkan isu itu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu belum lagi kalau kita bercakap, tuan-tuan dan puan, dalam hal yang mana letak nama kita tetapi pada asalnya adalah milik dia juga. Ini lagi jahanam. Letak nama kita seorang, itu atas kertas, hakikatnya adalah kita berkongsi dengan kakak kita. Sekarang ini yang tahu kita dengan kakak kita. Kalau kita mati, kakak kita nak pergi terang pada anak-anak dengan isteri kita. Anak isteri kita pula tak tahu tentang perbincangan ataupun fakta itu. Maka akan jadi berbala. Tapi banyak berbalah lah, tuan-tuan dan puan-puan. Berbalah. Kenapa saya kata berbalah? Sebagai contoh, tadi ada seorang perempuan datang ke kaunter. Dia bertanyakan tentang harta pusaka suami dia. Siapa ahli waris dia? Isteri, anak perempuan 3 orang, kemudian siapa? Mak si mati dan adik-beradik si mati. Sebab dia dah tak ada ayah dan tak ada anak lelaki, maka adik-beradik pun akan masuk, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia dah tuntut tuntutan harta sepencarian. Yang mana mak dengan adik-beradik semua bersetuju memberikan hak kepada dia. Baik. Maka dia tadi belajarlah sedikit, dia belajar macam kita lah. Sepatutnya yang pertama apa ke bumi, hutang dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ibu ni tadi tak berpuas hati. Kenapa? Sebab ada sebuah kereta BMW 5 Series seingat saya. Sebab itu siapa-siapa yang nak beli kereta mahal ni, peringat malam ini. Dia beli kereta tersebut 180,000 Recon. Hutang dengan bank sekarang ini 118,000. Kemudian kereta itu dia dah leaking minyak hitam, kena repair, kosnya 7,000.
Kereta itu bayaran dengan bank 2,000 sebulan. Tak habis lagi. Okay. Cumanya, si mati ini dia beli kereta tersebut menggunakan loan isteri dia, tetapi dia yang bayar. Kenapa guna loan isteri? Sebab dia nak guna NCD isteri insurans kereta tadi yang dah 50%. Baik. Jadi mak tadi mempertikaikan. Dia kata kereta itu juga menjadi harta pusaka. Pula. Isteri pula tersepit sebab nama dia. Yang mak tu tadi kata anak dia beli. Sudah. Jadi isteri tadi apa statusnya? Suami pinjam nama loan yang bayar suami. Betul tak betul tuan-tuan? Okey. Maka saya beri cadangan pada dia adalah kalaulah menjadi pertikaian begini, puan pergi jual lah kereta tersebut. Maka dia jawab, nak jual macam mana? Hutang 118, used car nak ambil 40,000. Aduh. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kereta ni dia susut nilai. Nasihat saya, kalau beli kereta mahal-mahal, ambillah takaful yang mana bila kita meninggal, dia jadi free. Ada ambil ke tidak? Kena ambil tu, di mana-mana pakai wildfire. Tak? Mercedes mata belalang bagai ni, ambil. Jangan tak ambil. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Bila mana kita mati, maka dia menjadi hutang. Macam tadi, Yuskan ambil 40, hutang 118. Contohlah, kita kata 70,000 kena bayar. Maka 70,000 itu diambil daripada mana? Diambil daripada harta si mati. Dan lagi bagus 70,000 tu bahagi pada ahli waris, tiba-tiba kena bayar pada bank. Tengok, daripada harta si mati tinggal 100,000, disebabkan kena bayar tu tadi, dah tinggal 30,000. Rugi tak rugi? Rugi. Tapi kalau kita ambil takaful itu, kita mati, kereta tu jadi free. Okey, Yuska nak ambil berapa? 40,000. Jual pada Yuska. Maka 40,000 tadi boleh campurkan pula dalam harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah istilah guna nama, guna loan, guna ini, guna itu dan sebagainya, kadang-kadang dia boleh jadi rumit. Waktu kita dengan pasangan kita tak ada masalah sebab kita saling percaya mempercayai. Betul tuan-tuan dan puan? Tapi bila mana pasangan kita meninggal, kebetulan pula yang mewarisi itu adalah yang jauh sikit. Makna kata bukan sahaja di kalangan pasangan dan anak-anak, pergi pula pada orang lain. Dia bila pergi pula pada orang lain, dia main dengan harta ni tuan-tuan dan perempuan. Saya tanya pada beliau tadi, hubungan dengan mak mertua macam mana? Mak mertua kata, saya ni seolah-olah nak makan harta anak yatim pula dah. Tengok. Kalau orang tua mengeluarkan perkataan begitu, tuan-puan ingat senang nak pergi padam daripada mulut dia. Tuan-puan ingat senang nak pergi ceramah kat dia. Tuan-puan ingat senang nak bagi tazkirah kuliah maghrib, kuliah subuh kat dia untuk dia padamkan pemahaman dia itu. Nak pula orang tua ni tuan-tuan puan dia problem juga. Bila dia dah pegang di situ, takat kita nak pergi terang, tak ada orang lain yang boleh terang dah. Ini banyak yang berlaku. Maka dia akan jadi ketegangan. Kemudian bila mana ketegangan itu berlaku, ada pula ahli waris yang batu api. Isunya adalah kena faham tentang ilmu. Siapa yang nak faham tentang ilmu kalau bab harta pusaka? Banyaknya menggunakan emosi. Sebab itu dalam bab ini, tuan-tuan dan puan, saya lebih suka kita ini mempelajari. Kita ini belajar. Bila belajar, baru kita akan faham. Bila faham, hati kita lebih terbuka. Kita akan cari dari sudut masalahnya ini bersandarkan kepada hukum. Kalau hukum kata A, tapi kita punya keinginan adalah B, maka kita akan padamkan keinginan kita yang B itu tadi. Kenapa? Sebab kita mengutamakan hukum yang A itu tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Itu bagi orang yang belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bagi orang yang tidak belajar, tuan-tuan dan puan-puan, maka jadi makin teruklah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan,
isu tanah terbiar atau harta yang tidak terurus. Kita boleh tengok tuan-tuan dan puan dari segi ekonomi lah. Wujud lagi tanah-tanah yang tidak diusahakan. Kemudian berapa ramai rumah yang mana tiada penghuni. Kan perasan kan pergi mana-mana kosong tak tahu ke mana. Kemudian cukai tanah yang tidak dibayar. Sebab apa? Dia kata buat apa aku nak bayar? Bukan aku seorang patut bayar, sepatutnya semua sekali. Tak. Kemudian semak samun yang tak ada siapa yang nak bersihkan. Kemudian tumbuh pula tumbuh-tumbuhan. Kita nak pergi ambil, kita kata tak boleh aku belajar kalau tak dapat izin pada tuan rumah, tak boleh nak ambil. Nah, buruk begitu. Buah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Monyet kera pun tak mari makan. Lagi, musim buah yang tanpa dimanfaatkan, berguguran seperti hutan rimba yang tidak bertuan. Maka, sebelum pembahagian harta itu tidak dapat dipastikan milik siapa, tiada siapa yang mahu bertanggungjawab menjaga, membersihkan, membaiki rumah, maka dibiarkan, maka jawabnya adalah ia merugikan waris-waris kerana tidak mendapat manfaat harta peninggalan orang tua itu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak atasi masalah ini, tuan-tuan dan puan-puan, jawabnya adalah siapa-siapa yang memiliki harta sekarang, termasuk diri saya sendiri, maka tak payahlah kita nak sorok-sorokkan daripada ahli keluarga kita. Sebab ada orang dia sorok daripada isteri dia. Dia tak nak bagi tahu. Saya tak tahu apa faedah. Kenapa? Isteri tu akan kikis harta dia. Tak, selagi mana nama kita, maka kekal dengan nama kita. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, declaration ini perlu dibuat. Kita kena bagi tahu pada ahli kita, ahli keluarga kita. Okey, abah memiliki harta di sini, di sini, di sini. Oh, ada 10. Jadi semua dah tahu ada 10. Maka dokumen itu di mana? Dalam fail ni. Warna merah di Pahang, warna hijau di Johor, warna biru di Melaka contoh. Jadi bila mana meninggal sahaja, ahli waris tidak teraba-raba untuk mencari dokumen tersebut. Ahli waris tidak terkapai-kapai, tidak berada di awang-awangan, tak tahu apa nak buat, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab tak tahu. Sebab kalau nak pergi buat carian, maka mengambil masa. Tuan-puan nak buat carian cabutan di pejabat tanah, siapa nak pergi buat? Boleh cuti. Oh, aku sibuk bulan ni. Nah, tangguh bulan depan. Kemudian nak masuk bulan depan, nak Ramadan. Dah, kita tak payahlah, kita fokus pada Ramadan. Pula sebulan. Kemudian habis Ramadan, kita fokus kepada Hari Raya pula. Aku tak boleh pergi ni, aku open house. 2 minggu open house pula. Kemudian harap pada yang lain pula. Baru nak harap pada orang ni, yang ni pula stroke. Nah, harap pada orang ni pula apa? Kena buang kerja. Harap pada orang ni pula kena posting ke Sabah. Lala sekali, tak tahu menahu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah, kalau kita ada perancangan, maka ia akan jadi cantik, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa nak buat kalau bukan kita? Siapa nak mulakan kalau bukan kita? Siapa yang kita katakan kita nak harapkan kalau bukan daripada ahli keluarga kita? Sebab yang orang yang akan menguruskan harta kita adalah orang yang hidup semasa kita mati itu. Kita tidak lagi memiliki harta tersebut. Sekurang-kurangnya bila kita mati, ahli waris menguruskan. Maka masing-masing mendapat manfaat harta pusaka tersebut. Yang ni daripada tak ada rumah, boleh buat rumah atas tanah sendiri. Yang ni daripada tak ada apa-apa, boleh jual harta tersebut, maka bangunkan dia punya institusi keluarga dia. Kan cantik tu. Tapi kalau tak nampak juga tuan-tuan dan puan, maka sedihlah. Baik. Yang kedua, urus niaga hartanah beku. Harta dianggap beku kerana sebarang urus niaga seperti jual beli, gadaian, pajakan, sewaan dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan selagi harta pusaka itu terdaftar dengan nama si mati.
Maka perkara seperti ini, tuan-tuan, dianggap juga merugikan banyak pihak, termasuklah keluarga itu sendiri, masyarakat dan negara umumnya. Sebagai contoh, perniagaan ini ataupun pajakan ini, sewaan ini adalah masih lagi dengan nama si mati. Maka sampai bila kita nak makan duit sewa? Andai katalah kita kata dah tak ada orang nak sewa, maka terbiar harta tersebut masih lagi dengan nama si mati. Sepatutnya dipindah milik kepada orang yang hidup. Terpulang pada dia lah, nak majukan lagi ke, nak jual ke, nak teruskan sewaan ke, terpulang pada dia, nak uruskan perniagaan ke. Jadi semua akan mendapat manfaat. Tapi saya perasan tuan-tuan, sekarang ini banyak kedai makan tutup kan. Yang terbaru, kalau tuan-tuan pergi ke Labu, Utan Cafe, UTAN. Biasa makan kat situ. Haji biasa makan kat situ. Dia macam dalam hutan begitu kan. Romantik juga kalau pergi dengan Puan Hajah tu. Kalau bawa anak tak romantik. Bila last operasi dia? 31 Ogos. Jadi pakak duk komen, betul ke? Dia kata itu jalan terbaik untuk dia tutup. Oh gitu. Pejabat saya pun banyak juga yang tutup, tuan-tuan dan puan-puan. Tak tahulah apa problem dia kan. Katanya sewa tak berbaloi dengan orang membelinya. Betul juga kan. Kedai lah ni, tanya di Sendayan dekat dengan pejabat tadi. Macam kedai makan, saya kata berapa? Dia kata atas murah sikit, bawah mahal sikit. Habis tu chef ambil bawah. Bawah berapa sebulan? 7,000. Terkelip mata saya tuan-tuan. Sebab dengar 7,000 lagi mahal pada gaji saya bulanan. 7,000 ni jangan buat main tak? Kalau 7,000 untuk sewaan, staff lagi berapa? Bahan mentah lagi berapa? Untung lagi berapa? Betul tak betul? Susah nak rolling ni kan? Rolling business ni tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah isu yang berkaitan adalah status pemilikan tidak jelas. Tidak jelas macam mana? Daripada segi undang-undang, selagi tanah pusaka itu belum dibuat pembahagian mengikut undang-undang, maka status pemilikan oleh waris-waris tidak rasmi dan tanah itu masih terdaftar dengan nama si mati. Walaupun hukum faraid sudah menentukan siapa yang berhak mewarisi, selagi bahagian masing-masing tidak didaftarkan dalam surat hak milik, status dan kadar pemilikan setiap orang waris juga tidak dapat dipastikan atau tidak muktamad. Maka secara tidak langsung, ia mendorong kepada pemilikan terhadap sesuatu tanah, harta pusaka tanpa hak dan kemungkinan boleh dipertikaikan pada bila-bila masa. Tuan-tuan haji, puan-puan hajat. Pernah dengar ataupun tidak? Ada orang dia mewakafkan hartanya untuk mahat tahfiz. Ada orang mewakafkan tanah, rumah kepada masjid dan sebagainya. Tuan-tuan pernah tengok dalam surat khabar yang mana ada ahli waris dia bawa ke tengah sampai ke mahkamah, mahkamah membatalkan segala transaksi wakaf dan sebagainya, dan sekolah tahfiz tadi terpaksa dirobohkan dan diserah semula kepada ahli waris. Biasa dengar kes ini? Biasa kan? Maka saya nak beri peringatan yang tegas kepada semua, termasuk yang tengah dengar secara online. Kalau kita ni ada hajat dan ada kemampuan, sebab dalam masjid ni tak sama ya kemampuan kita. Barangkali kemampuan saya makan nasi lauk ayam seminggu 2 kali. Tuan haji makan nasi lauk ayam kampung seminggu 7 kali. Kenapa? Sebab kemampuan itu. Maka ada orang yang ada kemampuan yang banyak dan hartanya banyak. Maka dia berhasrat untuk ambil sedikit hartanya, dia nak wakaf. Ikutlah, wakaf pada masjid ke, wakaf pada sekolah tahfiz ke, wakaf kepada majlis agama ke. Jawapan saya adalah, tolong buat sampai habis. Tolong buat sampai penghujungnya. Apa maksud saya? Biarlah harta kita itu berpindah nama hak milik kepada
Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Buat sampai tahap itu. Sebab apa? Selagi mana transaksi itu belum dibuat, tuan-tuan dan puan-puan hanya cakap mulut secara verbal saja, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana tuan-tuan dan puan mati, akan ada angle-angle yang mana orang lain boleh menafikan transaksi tersebut. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan buat benda itu untuk backup diri tuan-tuan dan puan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Tapi disebabkan tuan-tuan dan puan mati, tuan-puan tak boleh nak menegakkan lagi apa yang tuan-puan nak buat waktu di dunia dulu, disebabkan ada orang yang menafikan dan dia menang pula dalam kes penafian itu. Maka saja tuan-tuan dan puan apa yang tuan-puan hasratkan waktu tuan-puan hidup dulu. Jadi jangan ada lagi di kalangan kita tuan-tuan yang berlaku sedemikian rupa. Kalau nak wakaf sampai penghujungnya, sampai selesai. Maka bila kita meninggal, tiada lagi pemilikan kepada orang lain melainkan dengan hasrat yang kita nak wakafkan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di sini alhamdulillah, tak payah sebut nama, tak payah sebut laman mana, taman mana. Ada yang telah menelefon saya, dia ni kahwin tak ada anak, maka dia wakafkan rumahnya untuk Majlis Agama Islam. Maka Majlis Agama Islam settlekan A to Z, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dia kata boleh ke tidak, selagi mana dia hidup, maka dia boleh tinggal. Maka majlis jawab, boleh. Selagi mana isteri dia meninggal, ataupun dia meninggal dulu, isteri dia nak duduk, dipersilakan. Lepas daripada itu, barulah majlis akan uruskan, ataupun majlis akan ambil alih. Tapi ceritanya, majlis selesaikan sehinggalah berlakunya pertukaran nama tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Baru betul. Kita nak, tak buat-buat pun. Kita nak, sayang jangan begitu. Kita ada banyak kan? Kita banyak kelebihan yang kita ada. Kita tak boleh wakaf dengan yang besar, kita wakaf dengan yang kecil. Kita tak boleh wakaf yang kecil, kita dah selalu kaya, maka wakaf yang besar. Kenapa tuan-tuan? Sebab ini janji Allah Ta'ala. Barang siapa yang buat waktu di dunia ini, banyak menginfakkan hartanya ke jalan Allah, maka harta yang diinfakkan itu tidak menjadi sia-sia, bahkan menjadi penolong kepada dia kelak bila mana dia meninggal nanti. Tuan-tuan, kalau kita nak kita nak compare dengan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab infak ni, tuan-tuan dan puan, jauh ketinggalan kita. Sebagai contoh, seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dia keturunan Arab. Maka dia pergi ke satu tempat, maka ketika mana dia berada di tempat tersebut, beliau ditawan. Maka beliau menjadi hamba. Sebab ditawan tadi ni. Asalnya dia bukan hamba. Maka dia dengar akan kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tekad, dia nak lari pergi ke Mekah. Maka dengar saja pelantikan baginda Nabi SAW tadi ni, maka dia berjaya meloloskan diri dan pergi ke Mekah. Maka dia bukan lagi hamba. Bila mana dia berada di Mekah tadi, pengalamannya waktu jadi hamba dulu dalam menjadi pekerja bisnes kepada tuan dia. Maka dia buat bisnes di Mekah. Buat, Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, maka dia jadi jutawan di Mekah pada ketika itu. Dan dia ini juga di antara orang yang paling awal masuk Islam, sama geng dengan Bilal bin Rabah. Maka berlakulah penghijrahan baginda Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Maka bila mana Nabi berhijrah tadi, rumah Nabi dengan rumah dia sama-sama dikawal rapi oleh orang musyrikin tadi. Dikawal ketat. Maka dia dengar bahawa Rasulullah tadi berjaya meloloskan diri dan pergi berhijrah ke Madinah. Maka dia tahu Rasulullah tadi dah berjalan pergi ke sana, dia ikhtiar juga. Dia keluar daripada rumah. Tengah-tengah berlari tadi, tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya dia diekori oleh orang musyrikin, tentera musyrikin.
Maka yang ada pada dia itu hanyalah panah. Kan? Dia nak memanah. Maka dia kata pada orang musyrikin tadi, korang tahu kan aku bila mana aku panah, kalau aku panah, takkan lagi, makna kata bila aku panah, mesti akan kena pada orang tu dan orang itu akan mati. Maka tentang musyrikin kata, ya kami tahu bahawa engkau boleh buat begitu. Tapi kau kena ingat Suhaib, kau datang ke Mekah dulu, kau dalam keadaan kosong. Kemudian kau kaya. Maka kau nak pergi ikut Rasulullah, kami tak akan benarkan kau ikut Rasulullah dengan kekayaan kau sekali. Maka Suhaib pun deal dengan mereka. Suhaib kata, boleh. Kalau korang betul nak dengan harta aku, tapi kau kena lepaskan aku. Maka mereka deal dan dua-duanya bersetuju. Maka Suhaib Ar-Rumi tadi, dia bawa pergi jumpa harta dia dan orang musyrikin tadi pakat pergi pada harta dia. Maka setelah dia tunjukkan harta dia tadi, maka dia pun berlari. Bila mana dia berlari bertemu Rasulullah tadi, Rasulullah nampak kelibat Suhaib Ar-Rumi tadi, maka Rasulullah kata apa? Ya Aba Yahya, perniagaanmu sudah untung. Perniagaanmu sudah untung, ya Aba Yahya. Maka dia tanya pada Rasulullah, kenapa engkau kata begitu? Aku tak beritahu pun pada engkau bahawasanya apa yang berlaku aku ketika mana di Mekah dulu. Maka Rasulullah kata, kau tak payah cerita sebab malaikat dah beritahu aku tentang apa yang berlaku pada engkau. Apa Suhaib Ar-Rumi nak bagi tahu kita? Suhaib Ar-Rumi daripada hamba kepada kaya, dia rela untuk jadi miskin balik kerana Rasulullah. Dan Suhaib Ar-Rumi nak bagi tahu, disebabkan adanya di hatinya adalah Islam, dia sama sekali tidak meletakkan dunia dalam hati dia. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tahap itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan pun akan semulia Suhaib Ar-Rumi, iaitu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.